Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada diskusi isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Sebelum ni kita dah bahas berkenaan dengan salah satu aliran yang dikenali dengan ilmu hakikat. Dan perbahasan kita dah sebut panjang beberapa siri untuk perbahasan tersebut. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada salah satu aliran yang baru, lebih kurang juga dengan apa yang disebut pada sebelum ni. Cuma ianya jarang diperkatakan kerana ianya duduk pada banyak agama, bukan hanya pada agama Islam. Iaitu satu fahaman yang disebut dengan fahaman mistism dan juga khurafat. Mistism ni ialah mistik lah. Itu perkataan yang selalu kita dengarkan. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala berkenaan dengan mistism dan juga khurafat ini. Apa yang disebut dalam buku ni, kebiasaannya sebelum pada kita bahas panjang mistism tu apa dia akan pergi pada definisi dulu. Jadi kita tengok apa yang disebut sini, iaitu budaya mistism. Menurut kata asalnya, kata mistik itu berasal daripada bahasa Yunani, iaitu mystikos, yang bererti rahasia ataupun serba rahasia ataupun tersembunyi ataupun gelap ataupun terselubung dalam kekelaman. Itu maksud mistism ataupun mystiskos tu. Ini ialah definisi dulu. Mana dari segi perkataan tu kita boleh nampak apa yang ada dalam fahaman aliran ajaran ini ialah membahas tentang rahasia. Dan memang sifat manusia ni dia minat pada benda-benda yang rahasia, dan dia rasa dia hebat kalau dia tahu benda yang orang lain tak tahu ataupun disebut sebagai rahasia. Macam yang dah kita bahas pada perbahasan ilmu hakikat dan makrifat, apa yang diorang selalu promote ialah berkenaan dengan rahasia tu sendiri. Yang dipromosikan ialah berkenaan dengan rahasia. Jadi itu benda ataupun perkara yang kita boleh lihat, yang kita boleh lihat dalam isu mistism dan khurafat ini. Kemudian dia sebut sini beberapa pendapat tentang faham mistik ataupun mistism. Iaitu yang pertama ialah kepercayaan tentang adanya hubungan antara manusia bumi dan Tuhan. Itu yang umumnya kita boleh tengoklah dari segi maksud dia. Yang kedua ialah kepercayaan tentang penyatuan mesra roh manusia dengan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah kepercayaan kepada sesuatu kemungkinan terjadinya penyatuan langsung manusia dengan zat ketuhanan dan perjuangan penuh gairah kepada penyatuan itu. Maknanya percaya ada satu fahaman
kita boleh berhubung direct dengan Allah Azza wa Jalla, dan berlakunya turun naik penyatuan. Bahagian ketuhanan masuk dalam badan kita, bahagian badan kita pun pergi kepada Tuhan. Kepercayaan kepada hal-hal rahsia dan juga hal-hal yang tersembunyi. Itu yang keempat. Dan yang kelima ialah cenderungnya hati kepada kepercayaan yang menakjubkan atau kepada ilmu yang rahsia. Macam saya sebut tadi, ini semua benda, 5 aspek yang terkandung dalam fahaman mistism dan juga khurafat ini. Cuma mengambil manfaat daripada sifat manusia, dia suka benda hebat, benda yang luar pada kebiasaan. Itu ialah minat manusia. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang dia suka pada benda-benda yang ajaib. Kita istilahkan dengan ajaib. Benda yang biasanya orang tak boleh buat, kemampuan manusia tak boleh buat. Sebab tu kita akan tengok orang akan berkerumun kalau orang buat pertunjukan silap mata, sebab kebiasaan orang tak boleh buat. Ini secara umum lah, kecenderungan manusia, dia minat pada benda tu. Dan sebab itulah para nabi dan rasul, ada sebahagian mereka dibekalkan dengan mukjizat yang disebut dengan mukjizat yang berlawanan dengan adat. Bahkan memang takrif mukjizat itu sendiri ialah amrun khariqun lil adah, satu benda yang mencari adat, iaitu satu benda yang tak biasa orang buat. Contoh Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang orang guna biasa, just tongkat je lah. Tongkat digunakan untuk mengembala kambing ke, tongkat digunakan untuk bantu dia berjalan. Tapi cerita tongkat Nabi Musa ni bukan yang tu. Ceritanya boleh bertukar jadi ular, ceritanya boleh mengeluarkan sumber air daripada kawasan-kawasan yang tak ada sumber air. Jadi ini ialah kecenderungan manusia. Bila mana tengok dia rasa hebat. Dia rasa hebat. Berdasarkan erti tersebut, mistism ialah satu fahaman yang menyampaikan ajaran yang serba mistik, iaitu ajaran berbentuk rahsia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman. Itu maksud mistism. Sehingga hanya dikenal, diketahui oleh orang tertentu sahaja, terutamanya ketuanya dan juga sebahagian pengikutnya ataupun penganutnya. Jadi kecenderungan manusia ke arah benda seperti ini memang ada. Adakah hanya ada dalam Islam saja? Tak. Semua bangsa, semua agama pun ada unsur-unsur seperti ini. Jadi kita tengok apa yang disebut lagi dalam ni. Dia kata selain serba mistik, ajarannya juga serba subjektif dan tidak objektif. Maknanya satu benda yang tak boleh dinilai dengan kajian tuntas. Maknanya nak bawa masuk dalam lab ke, nak buat pemerhatian ke, bukan. Dia bukan nilaian macam tu. Tidak ada pedoman dasar yang universal dan juga pedoman yang autentik. Biasanya tokoh faham ini sangat dimuliakan, diagungkan, bahkan diberhalakan. Orang yang dikatakan boleh bahas benda ni, boleh bercakap benda ni, dia akan diangkat sebagai tokoh dan dia dimitoskan. Orang ceritalah kelebihan-kelebihan dia. Mungkin dia buat pertunjukan sikit je, tapi dengan sebab nak bagi nampak dia hebat, ditambah lagi cerita-cerita lain pada orang itu, dan dia akan dikultuskan. Ini benda yang kita kena tahu dalam mistism ni. Dan mistism ni dia akan masuk menyelinap dalam semua aliran. Dalam Islam dia banyak masuk dalam Syiah, dia banyak masuk dalam sebahagian Sufi dan tarekat. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut sini. Dia kata mereka akan dimitoskan dan dikultuskan oleh penganutnya kerana dianggap memiliki keistimewaan peribadi. Anggapan adanya keistimewaan ini boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, macam dah kita sebut tadi, pernah, ni dia punya tokoh dia, pernah melakukan kegiatan yang mencari adat. Yang kedua, pernah mengatasi kesulitan, penderitaan, bencana atau bahaya yang mengancam dirinya, apalagi masyarakat. Maknanya dia pernah tunjuk satu kelebihan dia, kerana dialah kawasan tu tak banjir, contoh. Kerana dialah kawasan tu hujan tak teruk, kerana inilah haiwan buas tak masuk kawasan tu. Jadi ini antara benda dan perkara yang kita boleh lihat yang terdapat dalam fahaman mistism ini.
dan seterusnya mempunyai keturunan ataupun hubungan darah dengan tokoh-tokoh yang hebat sebelum itu, dan juga boleh jadi dia satu orang bekas murid ataupun kawan kepada orang yang didakwa memiliki keramat. Dan yang keempat ialah pernah meramalkan satu benda akan datang dan ramalan itu tepat terjadi. Ini disebut dengan nama mistism. Sebab tu dalam perbahasan sebelum ni, ajaran ilmu hakikat makrifat itu, fahaman ini ada, dia ada dalam tu. Sebab tokoh-tokoh yang membawa ni, dia ada beberapa kebolehan-kebolehan ini. Adapun bagaimana seorang tokoh itu menerima ajaran atau pengertian tentang faham yang diajarkan itu, biasanya melalui petunjuk kebatinan ataupun ritual kebatinan. Biasanya dia akan ada apa? Pengasingan diri, pertapaan, meditasi dan lain-lain. Jadi ajaran ini, dia punya pengikut dia ditarik melalui takjub terhadap benda pelik, takjub terhadap benda-benda yang dilakukan oleh pembawa ataupun tokoh awal ini. Sebab memang sifat manusia ni, dia lemah dengan benda-benda yang pelik. Termasuk benda pelik juga yang tuan-tuan kena tahu ialah kepetahan bercakap, berbicara. Sebab tu dalam satu riwayat yang disandarkan kepada Abdullah bin Abbas, dan dikatakan ianya bahagian daripada hadis Nabi, tapi kena cek balik, iaitu ada satu perkataan. Dalam perkataan tu dia kata apa? Inna minal bayani sihra. Sesungguhnya daripada petahnya satu orang tu bercakap, ianya seperti sihir. Orang yang pandai bercakap, susunan perkataan dia elok, orang dengar sedap, orang boleh ikut dia, orang boleh takjub dia, orang akan ikut dia merata hanya nak dengar dia bercakap ya. Itu pun antara benda yang boleh menarik ketakjuban manusia. Sebab tak semua orang mempunyai kebolehan untuk bercakap, terutamanya bercakap di hadapan audiens yang ramai. Itulah antara sebab benda yang kita boleh tengok keluarnya kelompok-kelompok yang mengasah kebolehan bercakap, sehingga benda tu menjadi tarikan. Dan sudah tentu di belakang benda ni adanya usaha untuk menaikkan diri dia, mempromosikan diri dia, menaik taraf sara hidup, kedudukan hidup dia itu sendiri. Bahkan lebih teruk lagi, mengambil kesempatan di atas ketakjuban orang ramai. Ini yang disebut dengan isu mistism itu sendiri. Dari segi di mana bermulanya ajaran ini, dari segi dunia, pergerakan dunia, dia tidak dapat cari titik awal dia. Cuma nak katanya, kaedah inilah yang digunakan oleh banyak pendiri-pendiri kultus yang sesat ataupun ajaran-ajaran yang sesat. Mereka akan menarik manusia dari segi ketakjuban. Dari segi ketakjuban. Sekarang ni dia nak bahas mistism dalam masyarakat Melayu. Sebelum kedatangan Islam ke Nusantara, penduduk di Asia Tenggara, kita ni lah, adalah terdiri daripada penganut fahaman Buddha Shinrawas. Dalam agama Buddha ni dia ada pecahan-pecahan dia. Kita jangan faham Buddha ni satu aliran je. Dia macam Islam, dia ada pecahan-pecahan akidah. Bukan nak kata sama macam Islam. Cuma setiap agama yang dia anuti ni, benda yang orang percaya ni, dia ada macam-macam corak dia, berbeza. Dalam Islam, seperti mana yang Nabi peringatkan melalui hadis daripada Abdullah bin Umar, riwayat daripada Abu Daud, Nabi kata, "Sataftariqu ummati ila 73 firqatan." Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 73 tu dengan makna memang exactly 73, dan ada sebahagian ulama kata ianya dalil kepada banyak kumpulan, bukan hanya 73. Termasuklah agama-agama lain yang besar di dunia ni. Agama Buddha, agama Hindu, Kristian, Yahudi, Islam, mereka ada aliran-aliran yang berbagai-bagai. Jadi dalam kajian yang dibuat oleh Jakir ni, antara sebab mistism lekat pada masyarakat Melayu, sebab apa? Sebab sebelum datang Islam ke Nusantara, penduduk di Asia Tenggara ni, mereka terdiri daripada penganut fahaman Buddha aliran Shinrawas.
Itu yang dia sebut. Iaitu, apa dia Buddha Shin Rawas ni? Buddha yang memuja dewa dan dewi. Dia puja dewa-dewi, maknanya dia lakarkan, dia arcakan dewa-dewi, patungkan dewa dan dewi itu. Pada ketika itu, penganut-penganutnya sudah pun sedia mengamalkan perkara-perkara luar biasa yang menyalahi kebiasaan, iaitu mencari adat yang lahir hasil daripada pemujaan dewa-dewi, jampi serapah atau yang seumpamanya. Keadaan ini berlaku apabila hasil daripada pertolongan jembalang-jembalang yang terdiri daripada jin, sama ada yang menjelma ke dalam diri pemujanya, yang disebut dalam istilah Arabnya ialah tanasukh al-arwah, ataupun ia berlaku kerana istidraj, bukan kerana jampi kerana apa, tapi kerana jauhnya orang ni daripada pedoman wahyu, Tuhan bagi dia tu macam ada keramat, sedangkan itu bukan keramat, itu ialah istidraj. Ataupun jalan sihir, ataupun jalan melalui silap mata. Semua amalan-amalan ini amat kuat pengaruhnya dalam kehidupan seharian mereka pada waktu itu. Mereka telah mengabdikan diri hanya kepada dewa-dewi semata-mata. Dalam konteks ini, pegangan fahaman beragama adalah bersumberkan daripada rahib-rahib yang dikatakan mendapat ilham daripada Tuhan dewa-dewi, sama ada Dewa Rama, Dewa Sita, Dewa Siva dan yang seumpamanya. Ini yang diletak dalam buku ni lah. Buku ni kita dah sebut, ianya terbitan JAKIM, maknanya ia sebuah satu penyelidikan yang khusus dalam bab ni. Maknanya kesan daripada amalan orang-orang Melayu sebelum terima Islam dulu, ianya satu benda yang cuba dinormalkan walaupun dah terima Islam. Dan kita pun tahu kerajaan Hindu Buddha yang terakhir ialah kerajaan Majapahit, ikut dari segi sejarah lah. Walaupun ada orang kata yang terakhir ialah Kedah tua, tapi dia ada pandangan dari segi ahli sejarah. Cuma yang paling dekat dengan kita ni, orang Malaysia ni, ialah kerajaan Kedah tua lah yang paling dekat, sehingga kita boleh tengok tamadun Sungai Batu, di Sungai Tani apa semua tu. Dan yang belah Indonesia ni ialah di Majapahit, yang paling kuat ialah di Kepulauan Bali. Itu ialah dalil, petunjuk kepada adanya hubungan kuat dengan unsur mistism itu. Dan kalau dalam kecenderungan yang lain, sebab dalam buku ni dia kata mistism tu datang daripada Buddha. Kalau dari segi Hindu pula, kalau dikatakan ia datang daripada Hindu, Hindu Dharma itu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dulu. Hindu Dharma ni ialah satu aliran dalam Hindu yang tidak ada unsur patung, gambar, berhala, tak ada. Dia tak ada unsur tu. Bukan macam Hindu yang kita tengok sebahagian orang India anuti di tempat kita ni. Yang tu yang dibawa daripada India sana. Itu pun di bahagian selatan India tu, yang kita sebut sebagai Tamil Nadu apa semua tu. Sebab tu yang datang tempat kita ni, dia majoriti dia bercakap dengan bahasa Tamil. Dia tak bercakap dengan bahasa Hindi ataupun bahasa-bahasa yang dipercakapkan di sebahagian kawasan di di utara ataupun di tengah India. Sebab Hindu pun dia ada beza dia. Cuma Hindu di tanah Melayu, kita tak boleh tengok Hindu yang di Batu Cave hari ni. Itu bukan. Dia tidak ada unsur kebatinan yang kuat yang tu. Dia cuma lebih pada unsur pemujaan. Tapi Hindu yang diamalkan di tanah Melayu dulu, sebelum datang Islam, sebelum ada cerita kerajaan-kerajaan Islam, sebelum sultan, raja-raja ni masuk Islam apa semua ni, dia panggil Hindu Dharma. Sebab tu kita akan tengok candi-candi yang ada di setengah-setengah tempat di tempat kita ni pun, di belah Semenanjung ni pun, ialah candi yang kosong daripada patung. Tak ada patung. Dia memang aliran Hindu yang lebih kepada meditasi, pengasingan diri. Dia ada jampi serapah dia. Dia seru juga. Tapi dia bukan seru jenis ada patung. Nak kena buat patung, nak kena yang ada kepala gajah, bukan yang tu. Itu bukan aliran Hindu yang diamalkan di tanah Melayu oleh orang Melayu dulu. Bukan orang Melayu sekarang. Orang Melayu dululah, sebelum terima Islam. Sebelum konsep ni berubah, sehingga bila mana kita sebut orang Melayu zaman sekarang, dia akan tergambar Melayu ni Islam. Cuma dulu, sebelum 1400 Masihi, 1300 Masihi, yang lama, yang lampau dulu.
sebelum tertegaknya kerajaan-kerajaan Islam dengan nama-nama Islamnya. Macam yang kita tengok ialah kerajaan Kesultanan Melaka, walaupun ada sedikit kata apa, perbahasan di kalangan ahli sejarah tentang valid ataupun tak valid kekuatan Islam di situ. Kerajaan di Terengganu, kerajaan di beberapa wilayah lah. Sehingga kalau kita tengok di Indonesia, dia ada kerajaan nama dia Kerajaan Cermin Jeddah, sebab kuatnya hubungan. Kerajaan Samudera Pasai di Riau, di Bentan, itu sebahagian-sebahagian sebelum datang Islam tu. Cuma nak kata aliran kalau datang pada Hindu namanya Hindu Dharma, kalau datang daripada Buddha ialah Buddha Shin Waras ataupun Buddha yang memuja dewa. Okay. Kemudian kita tengok sini apa lagi yang disebut, ketika Islam mula tersebar luas di semenanjung tanah Arab hinggalah ke Eropah dan juga ke Asia, ramai pendakwah Islam daripada kalangan orang Arab dan bukan Arab yang datang membawa agama Islam ke sebelah Asia Tenggara sebagai pedagang. Dari situ Islam mula bertapak dengan kuatnya di negeri-negeri di bawah angin ini. Itu istilah yang digunakan. Maknanya lepas pada tu datang, bila mana kerajaan Islam di belah Asia Barat, maknanya di negara Arab, di negara-negara stan country ni, Uzbekistan apa semua ni, dia orang dah jadi Muslim, Parsi pun dah jadi Muslim, maka pada waktu datang pedagang-pedagang, dia sampai ke kawasan Asia Tenggara. Daripada Asia Barat membawa kepada Asia Tenggara, sampailah kepada China, Jepun dan sebagainya, atas lagi daripada itulah. Okey. Jadi itu ialah kata apa, sejarah kedatangan secara umum. Gejala ini iaitu gejala isma-isma yang tidak sihat. Maknanya fahaman-fahaman yang lama itu pada waktu itu berangsur hilang kegemilangannya. Maknanya unsur mistism, ajaran Buddha mulai hilang sedikit demi sedikit, Hindu hilang sedikit demi sedikit, bahkan di setengah-setengah tempat seperti Aceh. Ini dalam buku ni disebut. Fahaman ini dibantras sehingga ke akar umbinya. Ini adalah hasil daripada tarbiyah dan didikan para pendakwah Islam yang benar-benar alim, dan kebanyakan mereka ialah daripada kalangan ahli sufi. Maknanya golongan yang cenderung kepada tasawuf. Kehadiran pendakwah-pendakwah tersebut seumpama membawa kegemilangan dan kecemerlangan kepada penduduk tempatan, sehingga pada suatu ketika Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Sebab tu kalau tengok guru-guru, tok-tok guru yang dulu-dulu yang ada di tanah Melayu ni, kebanyakannya dia punya gurunya pergi kepada kerajaan Aceh. Antara guru yang terkenal di kerajaan Aceh ialah Syekh Abdul Rauf Singkel. Ini sebahagian daripada nama yang besar lah di Aceh ni. Maknanya ramai guru-guru di tanah Melayu, khusus Semenanjung ni, berguru dengan Syekh Abdul Rauf Singkel di Aceh pada waktu itu. Sebab Aceh dah kerat. Cuma unsur-unsur kesufian tu memang kuat lah, sebab memang guru tu ialah cenderung pada sufi. Jadi diorang ada zikir, unsur zikir, diorang ada unsur suluk, itu ada. Cuma dia tak buatlah dengan cara yang lama tu. Cuma kecenderungan itulah kecenderungan golongan sufi ataupun golongan tarikat yang masih lagi belum terpesong jauh. Sebab golongan-golongan ni pun menerima juga keterpesongan di akhir-akhir itu. Penyebaran faham mistism pada masa kini, yang tu cerita dulu, ni cerita sekarang. Kebelakangan ini kita sering didedahkan dengan siri-siri drama dan filem yang memaparkan kisah berkaitan ilmu hitam, mistik, misteri, hantu dan juga perkara ghaibiat. Dan konsep-konsep drama dan filem yang bercorak dengan tema tersebut ialah sebahagian daripada berikut. Dia letakkan 4 ciri-ciri datang balik unsur ni kepada zaman kita ni, iaitu adanya sebahagian orang yang buat filem, orang yang buat drama ni, konsep ataupun corak drama tu cenderung kepada unsur mistism. Antaranya ialah drama-drama yang berunsurkan tema dia susuk, saka. Ini semua benda yang ada. Walaupun sekarang dia dah kurang balik. Okay. Ataupun filem yang bersifat cerita tentang Pontianak, cerita tentang benda-benda yang bercorak seperti dukun. Ataupun kalau dia tak masuk melalui filem,
Dia masuk melalui pameran-pameran umum. Contoh ada expo apa, dia mesti ada rumah hantu, masuk bayar tiket. Okay. Benda tu nampak kecil, tapi dia mendidik perasaan, rasa takjub pada benda tu. Okay. Ataupun dokumentari-dokumentari yang bersifat kepada unsur mistism ini. Okay. Jadi pada zaman moden, dia tak mari dalam bentuk naik gunung, puasa tak makan barang berdarah, dia tak mari ikut jalan tu. Dia mari ikut promotion by production ataupun by perfilman. Okay. Jadi benda tu walaupun nampaknya ada orang yang alah setakat filem, tapi dia berjaya doktrin. Dia doktrinate orang untuk rasa benda tu perlu diberi perhatian ataupun perlu kita ada perasaan yang melampau pada benda tu. Okay. Di samping itu, terdapat juga filem-filem lain yang mengambil judul dan juga istilah-istilah suci dalam Islam seperti akhirat dan juga malakul maut. Bagaimanapun, penggunaan kalimah tersebut tidak menepati isi kandungan filem, malah terdapat unsur-unsur seolah-olah judul itu diletakkan hanya bagi tujuan komersial semata-mata untuk menarik perhatian lebih ramai khalayak menonton filem berkenaan. Kalau dulu kita tengok awal tahun 2000 nak pergi ke 2012, 2015 ni, apa yang kita boleh tengok dalam bab-bab mistism ni? Kalau tuan-tuan ingat dulu, TV3 dia ada satu rancangan nama dia Misteri Nusantara. Okay. Dalam tu, walaupun ada orang dia setakat tengok je lah, okay, tapi dia promote apa lah tu? Kalau tuan-tuan ingat, waktu tu cerita tu saya duduk sekolah menengah, sekolah rendah ni. Okay. Cuma kebanyakan orang yang tengok, kalau budak-budak yang tengok rancangan tu, adakah dia akan tengok macam dia tengok cerita kartun? Dia tak tengok macam dia tengok cerita kartun. Dia tengok, dia nak sembunyi belakang selimut, dia ada rasa takut tu. Dia ada rasa hebat pada hantu-hantu tu. Sedangkan konten yang ada dalam cerita-cerita itu apa dia? Bomoh kepercayaan kepada dewa sekian. Sebab Misteri Nusantara ni, dia pergi sampai ke Indonesia pun dia buat. Pergi time waktu bulan-bulan tertentu di bahagian setengah-setengah tempat di Sumatera Barat ke Sumatera Utara saya tak pasti. Cuma sebahagian orang Indonesia ni dia percaya penjaga laut tu, di Indonesia ni dia ada laut Sunda tu, okay, penjaga perairan laut tu ialah satu orang dewi, nama dia Dewi Nyi Roro Kidul, yang perlu dibuat upacara macam-macam jamuan lah. Okay. Cuma yang orang nampak benda tu okey nak dibuat sebab apa? Sebab sebelum upacara tu dibuat dengan perasak kemian, dengan limau, dengan sintuk apa-apa semua ni, dia dibuka dengan apa? Bacaan doa daripada imam ataupun ustaz kawasan tu, dan juga salat hajat. Sebab tu orang nampak macam Islam juga dalam ritual dia tu. Tak, sebenarnya sama, tak betul juga. Okay. Dia tarik daripada ajaran Buddha lama ataupun Hindu lama, okay, tapi dia islamisasikan dengan ada watak-watak orang-orang agama terlibat dalam ritual itu. Buka dengan salat hajat dulu, buat majlis sekian-sekian, baca doa panjang. Lepas pada apa tu, selesai majlis tu, tutup balik dengan cara yang sama, iaitu tutup dengan salat hajat balik, tutup dengan renjih air salat hajat ke air bacaan Yasin ke apa semua. Okay. Cuma isi pada ritual tu apa dia? Minta supaya tak berlakulah ombak yang kuat, gegaran, gempa bumi, sebab takut dewa Nyi Roro Kidul tu marah dekat kita, jamu sekian-sekian. Yang tu kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube sekarang ni, Misteri Nusantara, rakaman itu masih lagi ada, bahagian itu. Okay. Dan juga pergi kepada bahagian ilmu persilatan bela diri yang ada unsur-unsur kebatinan ini. Okay. Itu yang bentuk dokumentari. Yang bentuk tulisan pun ada, yang jenis novel ataupun majalah. Dulu terkenal majalah Mastika, sekarang dah hilang lah. Kalau tuan-tuan ingat dulu, Mastika ni Perbadanan Perpustakaan Awam Negara Malaysia ni, pustaka-pustaka yang ada di negeri ni, negeri daerah ni, okay, dia ada satu slot, satu rak tu. Saya tak tahulah di belah utara, tak tahu, tapi zaman saya sekolah menengah dulu, kali kita pergi pustakaan awam yang daerah-daerah tertentu ni, dia ada satu rak tu ialah majalah Mastika yang dijilidkan ikut bulan dan ikut tahun.
Budak-budak dia malas dah nak study, malas nak belajar, dia pergi baca Mastika tu lah. Cerita mengarut tak ketahuan hala. Okay. Cuma Mastika ni pun dia ada turun naik dia. Dia duk main cerita mistik dulu, cerita hantu. Lepas tu di akhir-akhir sebelum publication dia dah hilang ni, majalah tu pun dah tak ada dah sekarang. Dia duk main isu apa? Isu teori konspirasi. Kalau tuan-tuan ingat lah. Isu Freemason, isu Lodge Freemason yang ada di sekitar negara kita. Ada di Penang satu, ada di Johor satu, ada di KL apa semua. Dia main isu tu. Cuma nak katanya itu antara penyebaran zaman belum ada telefon, zaman belum ada smartphone zaman sekarang ni. Okay. Cuma nak katanya benda ni JAKIM dia tengok dan dia buat pemantauan juga. Sebab apa? Sebab walaupun kita nampak dia tak ada ritual, dia tak ada ketua pun, tak ada pertubuhan pun untuk mistism ni. Cuma dia ialah satu penyakit yang bila mana orang ambil pot lambat ni, dia akan ganggu dalam bab yu'minuna bil ghaib. Dia ganggu situ. Beriman pada benda gaib. Quran kata beriman, bukan Quran suruh takut benda gaib tu. Quran suruh beriman je. Percaya jin, malaikat, dan jin tu pula ada daripada jenis syaitan, ada daripada jin yang beragama macam kita. Okay. Dan jin ni syaitan tu ada upaya untuk mengganggu. Bahkan dalam agama kita pun ajar adanya unsur ain dan sihir. Okay. Ajar, teori ada, cuma bukan suruh takut. Sehingga kita ni takut yang luar biasa terhadap benda-benda seperti itu. Walaupun dia taklah pergi macam yang geng tarikat ke geng-geng makrifat yang melampau tu, yang bincang sampai berhubung kita dengan Tuhan. Dia tak bincang yang sampai tu. Okay. Cuma nak katanya dia masih lagi duduk dalam benda yang boleh mengganggu gugat akidah satu orang itu. Dia boleh mengganggu gugat akidah satu orang itu. Okay. Sini lagi disebut fenomena ini dibimbangi akan melunturkan akidah dan pegangan umat Islam terhadap keimanan kepada perkara gaib sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya lama kelamaan pemikiran umat Islam di negara ini akan dipenuhi dengan kepercayaan khurafat, tahyul serta perkara karut marut yang ditambah dan disandarkan kepada agama Islam. Lebih-lebih lagi, sebahagian besar yang menonton drama dan filem seumpama ini terdiri daripada golongan remaja. Dia ada dua kumpulan. Pertama yang takut, yang kedua cari hantu-hantu ni. Sebab tu tuan-tuan tengok trend tu dia masih lagi ada. Dulu ada satu kumpulan Ghostbuster apa saya tak ingat, Seekers ke apa saya tak ingat. Pergi rumah tinggal, bangunan tinggal mana, pergi dekat Genting Highland, pergi dekat Highland Tower, bangunan-bangunan yang dah runtuh tu, pasang kamera yang berbagai-bagai sebab nak berinteraksi dengan semangat ataupun roh yang disangkakan ada di kawasan tu. Macam di Genting Highland orang nak pergi di Amber Court, ada satu hotel yang ditinggalkan situ. Punya banyak. Yang gini orang muda. Okay. Dia pergi cari, pergi dalam keadaan takut pun ada. Ada yang pergi dalam keadaan memang nak jadi perantara kepada. Kalau di Indonesia lagi banyak lah benda-benda macam ni. Tuan-tuan boleh tengok video-video. Bahkan Indonesia sampai tahap menipu pun. Kan kalau tuan-tuan tengok yang jenis cari hantu ni, ataupun yang jenis berubat orang ni, tiba-tiba tubik betul dia punya hantu tu keluar betul. Padahal hantu tu orang yang pakai kostum pun. Kita nampak pun dah tahu. Okay. Cuma apa benda dia nak promote benda tu. Dia nak kata benda tu, dan ada orang yang percaya, bermati-matian percaya. Dan ada yang jenis datang rumah orang, dia gelarkan diri dia tu sebagai orang yang boleh halau hantu. Okay. Cuma cara dia halau hantu pelik sikit. Biasa orang baca ruqyah ni, dia tak. Dia ada 3 orang. Ini yang saya tengok yang di Indonesia lah. Ada 3 orang. Seorang yang jenis baca ruqyah, yang jenis sembah-sembah air ni apa semua ni, bagi tabur garam ke apa semua. Seorang duduk dekat kertas, ada satu papan, maknanya kertas tu macam kertas nak lukis lah. Kerja dia ialah dia lukis hantu apa yang kacau lah rumah ni. Lepas tu jual gambar hantu tu. Ni Indonesia punya marketing. Malaysia tak ada buat lagi. Ada nak buat, boleh jadi bisnes lah. Okay. Cuma kebolehan kawan tu,
Dia boleh scan macam mana, dia melukis dalam keadaan mata dia ditutup, dia ambil cat, dia lukis. Ada 3 jembalang, kepala besar, muka macam katak apa semua. Yang ni yang duduk dalam rumah kita. Okey. Sebenarnya dari segi ruqyah Islamiah, kalau rumah tu ada gangguan sihir, kalau jenis sihir yang ditanam, buang benda yang ditanam tu, lepas tu buat ataupun ajar kepada penghuni rumah tu zikir-zikir yang warid pada Nabi. Itu aja. Tak perlu pun nak berinteraksi, tarik hantu tu masuk dalam satu orang yang akan jadi orang tengah untuk bercakap, bersembang. Tak perlu pun. Benda itu tidak perlu. Sebab tu orang-orang yang berubat, kalau dia layan bercakap dengan hantu yang merasuk dalam badan orang tu, dia mudah pergi kepada unsur mengarut. Bukan perawat tu mengarut, mudah ditipu oleh cerita hantu yang merasuk tu. Sebab tu cara yang betul, bila mana satu orang tu dia kena rasuk, orang yang merawat dia tak layan, dia baca terus je ayat Quran. Sebab iblis syaitan ni nak suruh kita stop baca ayat Quran. Sebab tu dia ajak kita bersembang dengan dia. Lepas tu dia bohong lah cerita tu. Dalam waktu kita sembang dengan dia tu, dia bohong kita. Kalau orang yang tak tahulah. Kalau orang yang tahu, dia layan sembang tu. Lepas tu konon-konon nak ajak masuk Islam tu semua. Okey. Sebenarnya itu bukan cara yang tepat dalam garis panduan. Yang ni kita boleh tengok yang dia sebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, satu orang tokoh dalam bidang ni. Dia sebut benda tu banyak kesilapan sebahagian perawat. Dia terleka. Dia orang-orang yang baru berubat orang ni, dia baru pandai. Sebab nak berubat orang ni kita kena hafal ayat-ayat Quran, kena hafal ayat-ayat ni. Lepas tu kita try. Orang kata apa? Baca pada orang yang ada gangguan tu lah. Okay. Dia jadi syok, terutamanya orang yang baru pandai. Dia syok. Dia baca, orang tu menurut. Okay. Tiba-tiba bercakap lah orang tu. Nak cakap siam lah, nak cakap ikut lah. Okay. Bila mana bercakap, dia tu rasa seronok, dia nak bercakap dengan kawan tu. Sebenarnya dari segi asalnya, bila mana gangguan tu dah keluar, dah menampakkan kawan tu nak menurun, baca terus ruqyah, jangan stop sampai dia keluar. Tak perlu tanya nak keluar tak, baca sampai dia mengelupur situ, non-stop. Sebab dalam banyak asar yang dibuat, yang disebutkan oleh para sahabat baik, oleh para tabi'in baik, setiap satu percakapan yang dikeluarkan oleh makhluk yang mengganggu ni, di situ ada 100 kebohongan. Maknanya dia akan menipu. Dan dia akan bagi kita ragu. Sebab tu dia kata, nak tahu tak siapa kacau ni, nak tahu tak siapa hantar ni, kita tak tanya pun. Dia yang volunteer nak beritahu. Ataupun kita yang, sebab tu saya kata orang yang baru berubat, yang baru syok ni, dia sendiri nak pergi tanya. Dia nak pergi tanya. Kamu ni datang pada mana? Orang negeri mana? Jin negeri mana? Tengok sebab cakap ada telur, pelak negeri ni. Lepas tu siapa yang hantar? Okay, tak perlu tanya. Satu orang perawat, dia baca sampai gangguan tu hilang. Dia tak perlu tanya. Dia tak perlu pun melakukan conversation dengan kawan tu. Sebab kerja kita ialah buang gangguan. Bukan kerja kita ialah sembang dengan yang mengganggu itu. Tak perlu pun. Baca itu. Sebab tu rumah-rumah yang kita rasa ada gangguan, apa Nabi suruh kita buat? Nabi suruh kita baca surah Baqarah dan juga dengan surah Ali Imran. Waktu kita baca, kalau kita rasa ada gangguan, kita baca. Jangan kita stop. Kita baca. Baca sampai habis. Dan itu ialah benda yang normal. Kalau bila mana kita baca, gangguan tu ada. Okay. Tujuan benda ni disebut oleh Jakim sebab apa? Sebab dia dah ada satu penyakit bagi orang Melayu ni. Bila mana dia diganggu, dia takut pada benda yang dia ganggu tu. Dan ganggu dia tu. Dia takut macam benda tu boleh buat, macam benda tu boleh mudaratkan dia. Dan dia rasa hilang semangat hidup, ada yang anxiety. Keimanan dia pada Allah Ta'ala yang maha penyembuh, Allah Ta'ala yang maha menghalang benda-benda jahat ni, makin menipis. Sehingga dia rasa benda tu lah yang boleh kacau dia, yang boleh ganggu dia dalam bermacam-macam sudut dan angle. Jadi ini benda yang kita boleh tengok dalam, orang kata apa, dalam isu mistism ini. Walaupun dia bukan jenis satu gerakan ataupun fahaman yang ada, orang kata apa, ada kumpulan, macam ada nama, macam hakikat sebelum kita sebut ajaran hakikat insan ke apa semua, ajaran ilmu hakikat sebelum ni lah, Bahtera 7 ke apa semua ni. Okay. Untuk mistism dia tak ada. Cuma
unsur tu kuat. Jadi JAKIM ni dia ada buat satu garis panduan untuk orang yang buat filem, buat drama ni disebut. Pada asasnya JAKIM telah memohon kepada semua pihak, terutamanya pembikin filem dan drama, supaya mengikuti dan menghormati garis panduan yang telah disediakan. Apa yang disediakan dalam garis panduan, bahan penerbitan bercetak dan audio visual berhubung dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah dan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, telah menjelaskan dengan terperinci perkara-perkara yang ditegah untuk dipaparkan kepada umum demi memelihara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya ialah yang disebut sini. Yang pertama, bentuk penerbitan mengenai kepercayaan kepada benda keramat yang dilarang. Dia ada beberapa section bawah tu. Semua bentuk penerbitan yang memapar dan mempromosikan kepercayaan kepada benda-benda keramat. Contohnya, penerbitan yang memaparkan pemujaan terhadap kubur, pokok, haiwan-haiwan tertentu dan keris-keris lama dianggap mempunyai keramat atau mempunyai manfaat luar biasa. Yang ni tak boleh. Tak boleh disiar oleh pihak yang buat pembikinan filem ni, dia tak boleh siar. Yang kedua, penerbitan yang memaparkan bentuk pemujaan, sihir, ihanah dan juga istidraj pun tak boleh juga. Tapi kita tengok ramailah orang yang buat pun. Okey. Seterusnya, semua bentuk penerbitan yang menyalahguna dan menyalah tafsir konsep karamah, kemuliaan yang sebenar dalam agama Islam. Contohnya, penerbitan yang mendakwa adanya kubur keramat yang dianggap mempunyai kuasa tertentu, tak boleh pergi promote. Tapi hakikatnya sebahagian besar orang yang buat filem dokumentari dia pun tak tahu JAKIM ada keluar garis panduan dalam bab ni. Okay. Kemudian dalam bab khurafat dan tahyul, cerita-cerita yang tidak didasarkan pada nas syarak, sama ada Al-Quran dan hadis, tidak boleh diterbitkan ataupun tidak boleh dipanggil untuk ditemu bual orang seperti itu. Okay. Dan juga cerita-cerita yang berunsur mitos dan legenda, rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karut. Kita beri lalu azan dulu. Kita sambung sikit lagi beberapa garis panduan yang disebut ni. Ada 6 lagi. Kita dah sebut 3 tadi. Yang ketiga ialah cerita yang bersumber kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Yang ni pun tidak boleh diterbitkan hakikatnya. Yang keempat, cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bagi tujuan memudaratkan orang lain dan menyeleweng daripada akidah Islam. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Tapi kau tengok filem-filem yang bawa cerita hantu ni, dia ada letak tak ritual-ritual
bomoh, puja ke, menurun apa semua, ada, walaupun benda tu tak boleh pun. Yang kelima, menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya bagi tujuan tertentu. Ini pun tak boleh. Dan yang terakhirlah, cerita yang mengandungi unsur negatif dari segi akidah dan syariat Islam. Dan banyak lagi lah garis panduan. Cuma saya nak sebutnya, semua garis panduan ini tidak diikuti oleh pihak yang buat filem. Memang ada pun filem-filem yang promote benda-benda seperti ini. Bahkan ada filem-filem yang lebih jelas lagi, dia guna jampi serapah yang dalam lakonan itu ialah jampi serapah yang original, yang memang bomoh guna yang tu. Benda tu tak boleh hakikatnya dari segi penerbitan. Tapi yang terbitkan pun bukan Islam kadang-kadang. Jadi ia bukan benda yang mudah lah untuk pantau. Boleh buat undang-undang, nak kawal bukan senang. Okay. Cuma nak sebutnya ialah ini ialah benda yang pernah dibincang, pernah disebut. Walaupun ada orang dia rasa, alah setakat tengok cerita hantu pun nak kecoh. Tak. Ia satu benda yang besar untuk golongan yang muda terutamanya dalam membentuk faham dia terhadap isu beriman dengan benda gaib ni. Jadi alhamdulillah kita berpada situ je lah kot untuk malam ni, dan insya-Allah kita akan sebut lagi beberapa perkara tentang bab mistism dan khurafat ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.